Sebab tu kalau kita mengaji betul-betul, tidak ada orang yang was-was. Kita dah sebut sebelum daripada ini. Tapi dia mengaji tak betul-betul, tak teliti, maka was-was ganggu dia. Memang syaitan akan ganggu dia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dia lepas takbir sahaja was-was. Sah ke tidak, zuhur ke asar, maghrib ke isyak, was-was. Bila was-was gitu, lalu ia pun keluar daripada solatnya itu dan bertakbiratul ihram ia semula. Nah, Allahu Akbar tadi. Was-was macam tu, takbir pula Allahu Akbar. Takbir semula. Maka perbuatannya ini adalah haram, jengkreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita menggunakan kitab terjemahan kitab Al-Qaulut Tam fi ahkam al-ma'mum wal imam, pada hukum makmum dan juga imam, ataupun imam dan juga makmum, ataupun salat berjamaah. Kita sambung muka surat 7. Muka surat 7, masalah ke-14. Tu je sih. Tu. Muka surat 7, masalah ke-14. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, 14 hukum keluar daripada solat dan takbiratul ihram semula. Kita dah masuk solat, kemudian kita keluar balik, kemudian takbir mula. Apa hukum? Mengikut kaul, yakni pendapat yang sahih, yang muktamad, jika seseorang bertakbiratul ihram, yakni dia masuk solat, Allahu Akbar, takbiratul ihram tu dia masuk solat. Kemudian ia diganggu was-was. Dia diganggu was-was. Sah ke tidak, sah ke tidak, betul ke tidak, betul ke tidak, was-was ni. Aku niat zuhur ke asar, aku niat maghrib ke isyak, diganggu was-was. Sedangkan was-was kita dah belajar sebelum dia pada ini, dia tidak termasuk dalam keuzuran syar'i. Nah, was-was tidak termasuk dalam uzur syar'i. Sebab tu kalau kita mengaji betul-betul, tidak ada orang yang was-was. Kita dah sebut sebelum daripada ini. Tapi dia mengaji tak betul-betul, tak teliti, maka was-was ganggu dia. Memang syaitan akan ganggu dia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Jadi dia lepas takbir sahaja was-was. Sah ke tidak, zuhur ke asar, maghrib ke isyak, was-was. Bila was-was gitu, lalu ia pun keluar daripada solatnya itu dan bertakbiratul ihram ia semula. Nah, Allahu Akbar tadi. Was-was macam tu, takbir pula Allahu Akbar. Takbir semula. Maka perbuatannya ini adalah haram. Jengkreng. Berat. Dan ni macam mana dia? Okey. Berat. Allah. Was-was tidak termasuk dalam uzur syar'i. Makna tidak termasuk dalam yang dibenarkan oleh syarak. Sebab tu kita kena betul-betul lah, jangan sampai was-was mengganggu. Syaitan akan buat apa sahaja untuk was-waskan kita, lebih-lebih lagi waktu kita ibadah, dan ibadah yang paling dia nak ganggu solat. Sebab solat, as-salatu imaduddin, solat merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, sesiapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan agama dalam diri dia. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan solat, faqad hadamaddin, dia telah menghancurkan agama dalam diri dia. Agama hak Islam hak asal tak hancur, dia tu hancur dalam diri dia, tak ada agama. Solat. Awwalu ma yuhasabu abdun indallahi yaumal qiyamati min amalihi as-salat, ataupun salatu. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ialah solat. Kalau dia solat dengan betul, maka berjayalah dia dan selamatlah dia. Kalau solat dia gagal, maka gagallah dia dan celakalah dia, masuk neraka. Ini penting, ni buah yang paling penting, ni kunci yang paling penting bagi setan. Maka hati-hatilah bab solat, dia akan kacau kita sekacau-kacaunya, macam buat dodol. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka mengajilah betul-betul bab was-was ni. Jangan sampai kita was-was dalam ibadah. Was-was dalam bukan ibadah tak apa, tapi letih. Kunci kedak pintu, tengok kunci dah. Letih lah sikit, anda tengok mula. Tadi kunci dah, dia was-was, kunci kedak. Tengok mula, kunci dah. Rumah pula jauh. 1 kilometer rumah nak pergi belakang. Geng. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, start kereta dah. Sampai traffic light depan tu. Serika tutup kedok ni, patah balik, tutup dah. Cilaka. Tak apa, itu bukan ibadah, tak ada kaitan dengan pahala dosa, tapi letih kena balik atas mula. Tu penyakit teruk was-was ni. Tapi tak ada was-was lupa bini. Baiklah, jadi bab agama, lebih lagi bab solat, hati-hati jangan was-was, sebab dia tidak termasuk dalam uzur syar'i yang dibenarkan syarak. Dah takbir dah, jalanlah, berhenti pula, takbir semula tu haram. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, hukumnya yang pertama adalah haram tu haram dosa besar. Hukumnya bandingannya seperti orang yang membayar kifarat puasa. Puasa bulan Ramadan dalam 26 hari lagi lebih kurang. Jadi dia kebetulan bersetubuh dengan isteri di siang hari, contoh. Maka dia kena bayar kafarah. Kifarat tu kok mana mari Melayu? Kafarah, bukan kifarat. Kafarah. Kena bayar kafarah. Apa dia kafarah dia? Yang pertama, memerdekakan hamba, tapi tak ada lah hamba. Bila hamba tak ada, kita ambil nombor 2 lah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau yang tu doktor pakar mengesahkan kita tak boleh puasa, dia Pak Long kalau puasa 2 bulan berturut-turut, memang turut-turut masuk kubur terus. Mapuhkah, doktor kata. Maka tak boleh puasa, kita pergi hak nombor 3 lah. Tapi mustahil lah dia tak boleh puasa, sebab sempat setubuh. Orang tak boleh puasa dah sempat setubuh. Jadi tahu setubuh makna apa? Takut tak faham bahasa Melayu.
Kalau dia dah tak mampu berpuasa, takkan boleh lagi tubuh kita lebih berlihat juga kuat lagi. Puasa tak boleh, kerabat boleh. Kerabat lah. Berat benar. Baik, kalau tak boleh pun pergi pada memberi makan 60 orang miskin tu. Baik. Jadi okey, dia kira sihat lah, boleh tubuh ni sihat lah tuan-tuan. Maka dia kena puasa 2 bulan betul. Puasa sampai hari yang ke-45. Hari yang 45 waswas. Hari ni niat kedok. Oh, geng-geng. Dia pun batal bang lah. Nah, waswas punya pasal batal bang. Maka membatalkan puasa di hari itu. Waswas itu tidak diterima syarak. Bukan uzur syar'i. Maka dia membatalkan puasa dia, artinya sengaja membatalkan puasa, maka haram dan dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ulang mula. 45 hari dah bodoh. Kena ulang daripada satu balik. Sebab bila dia batal tanpa uzur syar'i, tak boleh sambung. Batal uzur syar'i tak apa. Nah, kita bermusafir. Puasa sampai hari 45, maka wajib bermusafir. Terima arahan daripada jabatan, kena pergi meeting di Kuala Lumpur, jarak dia lebih daripada 2 marhalah, maka kita boleh berbuka puasa. Uzur syar'i. Maka kita buka hari 45 sebab uzur syar'i, maka tidak membatalkan puasa berturut-turut, nanti balik sambung mula. Ada faham? Pernah buat kafarah? Jangan buat. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka begitulah keadaannya. Orang yang bertakbir atau ihram kemudian dia waswas, maka dia membatalkan solat dia, takbir semula, sama dengan orang yang membatalkan puasa kerana waswas, puasa kafarah, dan dia kena mula semula dan hukumnya adalah haram. Berat tuan-tuan, sebab tu mengaji molek. Solat ni kali main-main. Ni bukan masuk solat jamaah lagi ni. Ni belum masuk tajuk lagi, ni muqaddimah sampai 14. Dia nak masuk mungkin atas yang ke 18, 17 baru masuk sebenarnya makmum imam. Ini solat biasa sebenarnya, duk muqaddimah. Jadi hati-hati. Baik, setelah ia mula berpuasa, ditempuh pula pada waktu yang lain. Tadi saya sebut contoh tadi. Macam itulah orang yang takbiratul ihram waswas, kemudian batalkan solat, kemudian dia takbir semula, hukum dia adalah haram. Sebab waswas tidak ada keuzuran syar'i. Saya ulang banyak kali, jangan buat benar. Baik, dan jika keluar dirinya daripada solat dengan tanpa uzur, uzur tak apa ni, tanpa uzur, dan takbir ihram semula, takbiratul ihram pula kali yang kedua, maka jadilah solat itu qada. Hak tadi selesai dah. Kalau dia batalkan solat dia selepas takbiratul ihram kerana waswas dan dia takbir semula, hukum dia haram. Baik, kalau dia buat macam tu pula, dia takbir semula, maknanya dia solat mula lah. Solat hak dia takbir hak nombor 2 tu jadi kok mana? Ni masuk di sini. Baik, solat dia dikira qada. Ini pendapat muktamad yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat lain, nanti dia bagi hak kuat dulu. Pendapat yang kuat, maka jadilah solat itu qada mengikut satu wajah, yakni pendapat seperti mana yang dihikayatkan oleh dapat ni satu wajah yang satu qil, bukan kuat. Yang kuat bawah nanti. Seperti mana yang dihikayatkan oleh Syekh Al-Mutawalli dan gurunya Al-Qadhi. Sehingga jika takbir ihram yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun, walaupun dia niat tunai, usalli fardhu maghribi itu tunai, sahaja aku solat maghrib 3 rakaat tunai, dia niat tunai, adaan, walaupun dia niat tunai sekalipun, tapi jadi qada. Dan sekalipun tidak sah juga. Dan inilah kaul pendapat yang sahih dinaskan. Ada pendapat macam ni tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, walaupun dalam waktu lagi tu, dalam waktu maghrib baru masuk waktu kita solat, kita pun takbir Allahu Akbar baru pukul 7.40, isyak 8.50, 8.47 contoh. Allahu Akbar waswah turunkan, takbir mula Allahu Akbar qada, walaupun dia niat adaan jadi qada.
Berat. Makna kita tak solat tunai, kita qada. Qada tu dengan sengaja meninggalkan solat. Berdosa lah. Dia ada dua, satu meninggalkan solat wajib qada tapi tak berdosa. Satu meninggalkan solat wajib qada tapi berdosa. Ada dua. Yang tak berdosa dia tertidur. Tidur waktu isyak, pukul 10, pukul 11, pukul 12 semua waktu isyak tu. Pukul 3 pagi pun waktu isyak lagi. Tidur masa tu. Nah, dalam waktu isyak. Jaga-jaga, tak jaga langsung bila masuk subuh tu. Pasal dah dia punya jam pengkera tu, alam tu dia dah sudah pasang. Tapi bila bunyi nanti, dia pasang jenis lagu sikit. Kuch hota hai. Contoh lah. Bila bunyi lagu tu, dia duk pasang tengok tengok filem Kuch hota hai. Bukan nak gerak dia. Duk tengok dalam mimpi. Kebetulan jadi gitu. Nah, khayal. Jaga-jaga 9.30. Habis dah subuh. Nah, maka yang tu tidak berdosa sebab dia tertidur. Dia tidur sebelum masuk tu subuh dan dia jaga habis waktu subuh, maka yang tu tertidur tak berdosa, wajib qada juga tapi tak berdosa. Tapi kalau dia tidur subuh, dia dalam waktu isyak tapi tak solat isyak lagi. Isyak masuk dah, buat sembang tu mengantuk, dia tidur lah, mengantuk dengan takbir pun takut tak lepas ni. Mata nak buka tak boleh lah. Nak takbir kau nak 4 rakaat banyak oh. Tidur dah, letak kepala tidur dulu, bangun 9.30 juga. Hak ni berdosa sebab dia tidur dalam waktu. Dan dia jaga dah habis waktu, maka berdosa. Wajib qada sama juga tapi berdosa. Ni pun sama. Takbir Allahu Akbar kemudian batalkan dia sebab was-was, takbir mula dikira qada ikut pendapat ni, dan dia berdosa haram. Sebab apa? Dia keluar daripada solat hanya dengan was-was yang tidak ada keuzuran syar'i. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka yang jenis was-was tolonglah mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala, solatlah hajat elok-elok. Nah, minta dengan Allah Subhanahu wa taala, janganlah was-was ini ada lagi pada diriku ni. Cuba sedaya mungkin jangan was-was. Fokus betul-betul waktu nak takbir, jangan main-main. Ni benda besar, tuan-tuan. Baik. Dan tersebut di dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah. Telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini bab lain pula, habis habis tu. Mana? Masuk bab lain pula. Telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, jika rahimahullahu anhu, jika bertakbir ihram seorang yang musafir dengan solat dan jahil ia bahawa harus baginya mengqasarkan, yakni memendekkan solat kerana musafir, kemudian salam ia selepas 2 rakaat daripada solatnya, maka sesungguhnya telah sengaja ia membatalkan solatnya. Dan beliau berkata juga masalah ini, jika bertakbir ihram, yakni takbiratul ihram, takbir ihram tak sedap, takbiratul ihram seorang dan berniat ia padanya solat tamam sempurna, atau bertakbir ihram semata-mata kemudian membatal ia solat itu, maka wajiblah atasnya mengqadanya dengan solat tamam. Dengan solat tamam. Okey menjadi, tuan-tuan. Nak bagi mudah faham nah. Kita dalam musafir kita yang boleh jamak qasar lah dengan syarat-syaratnya cukup. Dalam perjalanan kita pun berhenti di satu masjid tepi jalan. Mudah kita tepi jalan lah, tak payah cari dah. Dua masjid solat. Contoh solat Zuhur, kita nak buat solat Zuhur, kita nak solat Zuhur dah. Kita pun ambil wudu. Kita tak perasan lagi kita ni musafir. Dia ingat biasa-biasa. Ambil wudu, solat. Mana dalam pukul 3 lebih orang tak ada dah masjid tu, habis dah solat. Kita pun solat niat Zuhur lah. Allahu Akbar tu aku solat Zuhur 4 rakaat. Tak perasan kata musafir. Mungkin doktor ingat kok lain, ikut tak perasan. Sampai dia tahiyat awal, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, baru teringat, musafir ku. Apa solat 4 2 lah. Nah, dia pun terus Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak? Boleh tak? Tak cukup umur yang malas tanya. Boleh tak?
Janganlah, bini apa orang lah. Dan dia boleh ada ni. Tengok dia ni tak ada apa, klik pop mata. Tak ada benda dia tu. Bila kita musafirkan, kita boleh qasar. Hak 4 jadi 2. Tapi masa tu kita tak perasan, masa ambil uduk tak perasan lagi. Masa takbir kita pun niat 4 rakaat kita tak perasan. Masa tahiyat tu baru datang. Aku musafir lah. Patutnya 2. Jadi tahiyat dah. Dia berhenti, Allahumma salli ala Muhammad, sama tu ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sama innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka namanya membatalkan solat dengan sengaja. Walaupun memang dia boleh solat qasar, tapi tadi dia niat 4 kan. Dah dia tak teringat dia musafir, dia niat 4. Bila datang ingat tengah-tengah dah dia musafir, dia batalkan hak 2 lagi tu, dia bagi salam. Hukumnya haram dan berdosa membatalkan solat dia dengan sengaja. Bila dia batalkan solat dia, maka dia solat lepas daripada itu, nama dia qada. Walaupun dalam waktu, tuan-tuan, nama dia qada sebab dia membatalkan tanpa uzur syar'i, maka dia kena qada walaupun dalam waktu tu lagi belum masuk asar. Nama dia qada dah. Dosa tu berdosa sebab membatalkan amalan fardu dengan sengaja. Tak boleh, tuan-tuan. Amalan fardu tak boleh batal. Yang boleh batal ni amalan sunat. Amalan sunat, kalau kita solat sunat, kita masuk solat sunat, jadi Tok Bilal tak tengok dah. Dia pegang mikrofon, Allahu Akbar. Kita baru takbir, dia Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qamat dah. Jadi kita baru takbir, rasanya lambat lagi kita nak habis ni. Tok Imam nak takbir dah. Maka batalkan, berhenti saja, tak apa. Kalau kita dah tahiyat akhir, tak apa lah. Kita tahiyat akhir, dia tengok kita duduk dah, dia pun Allahu Akbar. Kita buat at-tahiyat, dia pun Allahu Akbar. Dia tunggu lama, dah geram tu, buat lepas geram, Allahu Akbar. Yang tu tak payah batal lah. Sempat lagi, elok dia habis qamat, tu imam baru nak kata sawu sufufakum. Sawu sufufakum, bukan sawu. Macam-macam. Ngaji di mana aku tak tahu dah. Jenis dengar orang. Tapi jadi tu imam. Dah lah dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sudahlah. Tak payah dah kamu solat tu sunatnya. Sampai selawat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, kita elok kita masuk imam pun Allahu Akbar, kita pun tak apalah. Nah, kalau kita tak sempat batal tak apa, sunat. Amalan sunat tak apa. Puasa sunat. Niat puasa elok dah, puasa sunat. Bini masak sedap. La ilallah. Kita puasa seorang. Bini masak apa? Giabok. Dia tak kena bagi dah sebutnya kali. Ya, bok kita minat buka tu. Tak ada ni. Esok ada lagi. Sunat akan rejak panjang lagi, Syakban panjang lagi. Apa salahnya? Maka tak apa, makruh je. Tidak dosa. Sunat. Tahu tak? Bahkan ada amalan sunat yang wajib kita berhenti. Ada. Hak tu makruh. Ada amalan sunat yang wajib kita berhenti. Contoh, ada. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, dia ceritalah seorang ahli ibadah. Dia ni kerja dia solat sunat tak berhenti, 24 jam solat. Tolak solat fardu sunat, solat. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Suatu hari mak dia datang. Assalamualaikum. Dia duk at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Solat. Mak dia bagi salam, dia tak jawab. Mak dia balik, datang mula bagi salam, solat lagi tak jawab. Balik, datang mula bagi salam, solat lagi tak jawab. Lama-lama mak dia marah. Mak ni bila marah, dia doa tak tahala pula. Macam mak si tanggang. Mak tak ngaji fardu ain. Mak ngaji fardu ain tak apa.
Nah, bila mak dia marah, doa ke tak elok untuk anak dia, apa tak jawab salam aku, anak apa ni, anak kurang ajar, anak durhaka, kata macam-macam. Nah, maka dia terfitnah. Selepas daripada itu dia difitnah yang dia telah berzina dengan seorang pelacur. Bila pelacur tu melahirkan anak, maka depa orang kampung berkat tanya pelacur dia, siapakah yang telah menyebabkan kamu dapat anak? Kamu zina dengan siapa? Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tiba-tiba budak tu cakap. Ni dia antara kisah yang budak boleh cakap, budak bayi baru lahir boleh cakap. Yang pertama Nabi Isa boleh cakap. Nah, yang kedua anak Masyitah. Masyitah ni bukan nama lah, dia tukang sikat rambut, anak perempuan Fir'aun. Anak dia boleh cakap juga. Hak ni satu lagi kisah budak baru beranak boleh cakap. Dia kata, baik sebelum tu dia fitnah. Dia kata tu hak duduk solat tu, ibu tu pelacur tadi tu, dia dah tersepik dah orang tanya dia siapa berzina. Dia pun cakap tu ada rumah tu ada solat tak berhenti. Allah, fitnah mak rempit boleh tahan, fitnah ahli ibadah. Depa orang kampung jenis tu semua. Biar kampung mana pun. Nah, jenis bukan ada usul peksa pergi serang katok dia tu, la ilaha illallah. Pecah rumah dia hadap ibadah, musalla dia kecil lah. Pergi katok pecah habis. Apa solat tak berhenti. Sempat zina ni. Jenis tidak ada bukti apa. Jenis tak tahu halal. Orang jahil macam tu lah. Dia bukan nak minta bukti, dia pergi hentam, ikut dengar cakap pelacur, percaya, pergi. Bila dia dipukul, dia rasa sakit lah, tuan-tuan, sabar pun. Maka dia kata, aku bukan berzina. Hampa pergi tanya budak tu, anak tu. Ni kata wali. Pergi tanya budak tu siapa ayah dia. Dia pun pergi tanya juga budak apa ni, semua jahil. Tanya, ni siapa menyebabkan hang jadi gini, kelahir ke dunia. Dia kata bapak aku Nung, pengembala kambing. Jeng. Pengembala kambing, keren tu. Mereka minta maaf balik lah. Tapi nak cerita, oleh kerana dia tak jawab salam mak dia tu, maka Allah uji dia dengan dia dihina macam tu, dituduh berzina. Besar tu, tuan-tuan. Tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Maka dia cerita itu, ulama telah mengeluarkan pendapat hukum kalaulah kita solat sunat, solat fardu tak boleh. Solat fardu sama ada zuhur ke asar ke maghrib ke isyak ke subuh tak boleh. Mak bagi salam kat mana kita pun kita tak boleh berhenti. Tapi kalau kita solat sunat, solat sunat duha siang hari ke solat sunat witir malam-malam ke tahajud ke, mak datang bagi salam, biasa waktu duha lah, kita solat duha lepas rakaat. Tiba-tiba mak datang, assalamualaikum. Mak ni jenis dia bukan datang selalu, sekali-sekala lah. Kalau mak duduk sebelah tak apa lah, tak jawab pun tak apa, nanti habis solat pergi jawab lah. Ni mak datang sekali-sekala, maka wajib kita berhenti dari solat sunat tu, jawab salam dia, waalaikumsalam. Wajib berhenti. Tu sebab apa? Sebab sunat. Fardu ni tak boleh. Fardu ni satu manusia aja, bila dia panggil kita, bila dia bagi salam pada kita, wajib berhenti jawab salam dia. Siapakah manusia itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sahabat zaman Nabi, sahabat-sahabat, kalau sahabat tengah solat fardu lah contoh, Nabi pergi salam, assalamualaikum, wajib berhenti solat fardu, jawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beza. Lain pada Nabi, mak kita solat fardu kita tak boleh berhenti, tapi kalau kita solat sunat wajib berhenti. Macam tu. Jadi tiba-tiba kita memberhentikan solat, hanya terlintas di hati sebab kita sedang musafir, tadi niat 4, berhenti, kemudian solat mula. Maka memberhentikan solat itu hukumnya haram. Membatalkan solat fardu dengan tanpa uzur syar'i haram, berdosa. Dia nak buat itu. Baik, bila dia batalkan solat dia, dia berhentilah. Maka dia pun takbir mula. Allahu Akbar, aku solat zuhur 2 rakaat qasar, kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia solat qasar sahaja, dia tak jamak contoh. Macam mana? Boleh ke tidak? Tengok ni. Baik, kerana tiap-tiap ibadah yang wajib apabila masuk mengerjakannya, sebab tak boleh berhenti ni. Kerana sebab dia
tiap-tiap ibadah yang wajib apabila masuk mengerjakannya. Bila kita kerjakan solat, kita kerjakan puasa fardu tak boleh berhenti. Hak tadi sunat tak apa, makruh. Dan wajib sempurnakannya, tak bolehlah kita berhenti. Tidak boleh membatalkannya, dan jika sekiranya ia membatalkan juga, maka wajiblah mengqadanya mengikut wajah yang sepatutnya sekadar mungkin, seperti ibadah haji. Jadi bila kita batal hak tadi ni, kita sampai 2 rakaat kita bagi salam, mana kita membatalkan hak lagi 2, maka hukum dia haram, berdosa, dan kita kena qada. Tak boleh solat semula sebab kita telah membatalkan yang fardu. Tak boleh solat semula walaupun dalam waktu ada lagi. Nama dia qada. Qada balik. Bila kita nak qada balik, kita tak boleh solat 2 rakaat walaupun kita musafir. Sebab dia kena qada balik seperti mana hak dia buat mula. Tadi hak mula kan dia niat 4, maka dia wajib qada tu 4 juga. Dia tak boleh solat 2 qasar. No, it isn't. Ada faham? Clear? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia kena buat ikut hak asal. Contoh lain, contoh yang akas ni yang sebaliknya. Okey, dia tahu solat ni solat dia musafir, dia tahu. Hak tadi dia terlupa, ni dia tahu. Dia pun niat usolli fardal maghribi, usolli fardal zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku solat zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dia pun solat sampai tengah-tengah 1 rakaat, tak syok solat qasar, solat penuh berhenti dulu. Jadi berhenti dulu, solat pula. Allahu akbar, aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Boleh tak? Sama hukum dia. Hukum dia sama. Nah, dia membatalkan solat qasar dia. Memang dia boleh qasar, tapi dia rasa nak solat tamam, solat sempurna. Dia pun membatalkan tanpa uzur syar'i. Kemudian dia nak takbir semula tu, solat tu, dia tak boleh buat 4. Oh, pula dah pening lah. Menikah orang lah. Ni pening ni. Dia tak boleh buat 4. Dia kena buat 2 macam asal. Sebab asal dia 2 tadi kan. Boleh faham dah. Tadi dia niat 4, dia berhenti setakat 2. Lepas tu dia wajib qada. Qada dia kena 4. Sebab hak asal dia 4 dia buat. Hak nombor 2 ni dia niat qasar tapi dia batalkan, dia nak buat 4, tak boleh. Dia kena buat 2. Sebab ikut wajah asal. Hak dia batal tadi. Cik Nasir nampak macam blur? Tak boleh, cuma baju blue. Okey. Baik, macam tu kaedah dia nah. Baik. Dan tidak lazim atas orang yang mendapat Jumaat serta imam mengqadanya apabila batalnya kerana Jumaat tidak boleh memperbuatnya selepas demikian. Hanya wajib solat zuhur jika waktunya masih ada lagi. Hak ni hak Jumaat tak masuk kira. Hak Jumaat tak boleh masuk kira macam tadi. Jumaat kan solat 2 rakaat. Dia ikut imam lah. Allahu akbar, aku solat Jumaat 2 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Sampai tengah-tengah malah ikut imam, batal. Dia membatalkan solat dia. Nah, bila dia membatalkan solat dia, maka hukum dia berdosa lah. Batal tanpa uzur syar'i, batal dia berdosa. Maka dia kena qada. Dia tak boleh ulang dah, dia kena qada. Bila dia nak qada ikut kaedah tadi, kena qada apa? 2 lah, sebab dia niat solat Jumaat 2. Tapi tak boleh niat 2. Kena 4. Sebab apa? Jumaat tak masuk kira. Sebab Jumaat solat tak boleh buat solat. Dia kena buat jemaah. Maka walaupun dia niat 2 tadi, bila dia batalkan berdosa tu, dia nak qada tu kena 4 zuhur. Nah, tu beza. Tak sama dengan kaedah atas tadi. Ini fiqh tuan-tuan. Fiqh dia macam ni lah. Nah, memang dia payah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis itu masalah yang ke-14 selesai. Baik, kita masuk 15. 15 ni lebih kurangnya lah kita baca je. Mengulangi solat dalam waktunya, adakah disebut qada atau adaat? Syekh Abu Ishaq telah menjazamkan, yakni menetapkan di dalam Kitabul Luma' dan syarahnya, bahawa orang yang membatalkan solat macam tadi ni, membatalkan solat
dalam waktunya tanpa uzur, sama ada was-was ke dia nak solat tamam ke apa tadi ni kita baca di atas ni tanpa uzur, kemudian solat ia semula pada waktu itu juga, dan solat adalah adaan tunai kata dia. Dan pendapat ini ialah pilihan Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Haramain ini imam dua tanah haram lah, di Mekah dan juga di Madinah, dan dia merupakan guru kepada Imam Al-Ghazali. Di antara guru Imam Al-Ghazali dia duk ngaji Imam Haramain. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi pendapat Imam Haramain dan murid dia Imam Al-Ghazali, solat bila kita ulang semula dia tak nama qada, nama dia adaan tunai. Atas tadi nama dia qada. Inilah khilaf, nama dia fiqh. Fiqh kalau tidak ada khilaf tak nama fiqh. Bila ada khilaf baru nama dia fiqh. Kalau kita nak ngaji fiqh, maka kita bersedialah untuk mengaji benar-benar khilaf dalam bab fiqh ni. Nah, tu maksud dia. Tapi atas tadi pendapat yang sahih, yang ni menakaul yang lemah lah tuan-tuan. Jadi elok pilih yang atas. Berhati-hati pada masalah orang yang membatalkan solat dengan sengaja, dan pilihan Imam Al-Ghazali sahaja, tak termasuk Imam Haramain tak dia pada masalah orang yang picik. Kalau kita mengaji kitab Jawi lama fa ya cha qaf, nak baca kat mana? Apa baca? Fa ya cha qaf. Ni baca picik. Baca dia picik. Picik tu makna apa? Sempit. Masa sempit. Baik, dan pilihan Imam Al-Ghazali seorang tanpa guru dia pada masalah orang yang picik, yakni sempit atasnya waktu solat, dengan bahawa kuat sangkanya ia tak akan hidup sampai akhir waktunya, kemudian didapati ia hidup tidak tepat sangkaannya itu, dan solat itu dapat ia kerjakan dalam waktunya, maka solat itu adalah, pergi bawah dulu, ni yang jadi pening kepala nak baca, adalah pergi bawah dulu. Di sisi Al-Hujjah Muhammad Al-Hujjah, iaitu Imam Ghazali, iaitu Al-Imam Ghazali adalah ia tunai. Tunai. Macam masalah ni juga hak dengan Tok Guru dia juga tadi ni. Macam mana kisah dia? Contoh orang yang sakit lah, dah bagi dia ni tak ada arah panah, nak mati lah. Masuk waktu Zuhur tu dia pun tak solat lah. Sebab dia menyangka dia takkan sempat habis 4 rakaat. Dia nak mati lelah. Nazak. Memang tak sempat lah. Tapi duduk sedang air lah. Sedang air. Masuk Zuhur, tapi dia yakin dah, aku kalau solat Zuhur pun tak sempat pergi talam. Dia pun tak solat. Tunggu mati. Tiba-tiba tak mati. Sambung nyawa. Siapa dia? Ahmad Nisfu. Dalam filem 3 Abdul. Kalau tuan-tuan nak sambung nyawa, pergi rumah saya ada tanam satu ulam, nama dia sambung nyawa. Tuan-tuan amalkan ulam itu, insya-Allah umur tuan-tuan mati dak balik. Sebab apa buah nama ulam sambung nyawa aku pun tak tahu, tapi boleh tahan jugalah, sedap juga kan. Ulam sambung nyawa. Tapi orang darah tinggi jangan makan. Hak darah pekat jangan makan. Dia memekatkan darah, lagi teruklah nanti. Hak ini darah pekat. Baik tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati, tak mati. Bila tak mati, alhamdulillah lah. Tapi Zuhur ada lagi contoh. Tadi masuk Zuhur dia rasa nak mati dah, dia pun tak solat. Maka dia pun meninggalkan solat Zuhur itu. Ingat nak mati, ingat tak sempat. Tiba-tiba hidup, tak mati-mati. Maka waktu Zuhur tu masih ada lagi. Maka dia pun solat. Dia pun solat lah. Tadi ingat tak boleh solat, dia pun solat. Dan sempurna solat dia. Habis dalam waktu Zuhur tak habis lagi. Maka solat itu bagi pendapat Imam Ghazali dikira tunai. Tapi bagi dua syekh, di sisi dua qadhi, nak atas balik, adalah qadha di sisi dua qadhi. Baik, siapa dia dua qadhi? Apabila diitlaqkan dua qadhi dalam ilmu fiqh Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i disebut qadhian, dua qadhi, maka dikehendaki dia merujuk kepada dua qadhi itu. Yang pertama Abul Mahassin Abdul Wahid bin Ismail Ruyani, Imam Ruyani. murid kanan Imam Syafi'i.
Yang kedua, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, dikenal dengan Imam Al-Mawardi, juga murid Imam Syafi'i. Di sisi dua qadhi ini adalah qadha, tapi di sisi Imam Ghazali adalah tunai. Ini khilaf saja. Jadi mana-mana satu pun betul, khilaf ni tak ada masalah. Tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati sekalian, dia pun tadi tak solat kerana dia sangka nak mati. Tak ada lah berlaku benar macam ni. Ada macam ni saya benar macam ni. Dalam fiqh ni ada benda hak berlaku, ada benda yang khayalan saja, tak berlaku pun. Tapi dalam fiqh dia ada siap. Kalau jadi betul lah. Contoh macam ulama sebut, tapi dalam kitab-kitab baru tak ada. Dalam kitab-kitab lama dah campur-campur. Bila seekor kambing berzina dengan seekor anjing, kambing zina. Binatang taklah zina, memang dia tak menikah pun dah akad. Memang mana akad nikah? Kacuk pemanggil. Anjing pirogo kambing, contoh. Kambing tina, anjing ni pirogo dia. Maka mengandung, takdir mengandung. Bila mengandung, beranak-beranak, anak tu anjing. Kambing beranak, anak anjing. Apa hukum dia? Hukum dia anjing. Makna tak boleh makan anjing. Walaupun kambing beranak, tapi anak dia anjing, hukum dia anjing. Maka tak boleh makan, tak boleh sembelih. Dia najis mughalladhah lah juga. Ada berlaku ke jangan saya? Tak ada kan? Setakat ni ada dengar tak? Masuk TV3? Tak ada lagi lah. Awal ni tak ada. Ini nama dia fiqh, ada jenis khayalan begitu. Tapi kalau berlaku, hukum sudah ada. Tak payah duk keluar fatwa, hukum sudah ada. Itulah fiqh. Kadang-kadang dia advance hukum itu sampai benda pun tak berlaku lagi, hukum sudah ada. Itu fiqh. Betapa kreatifnya ulama-ulama fiqh berijtihad mengeluarkan hukum dengan ilmu yang mereka ada. Hebat ulama ni. Baik tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, yang ke-16. Haram membatalkan solat dengan sebab was-was. Kebanyakan orang was-was apabila bertakbiratul ihram. Ia diganggu dengan was-was tentang kesahihannya. Sah kedak. Maka dengan sebab demikian keluarlah ia daripada solatnya dengan memberi salam. Ini pelik ni. Kalau berlaku lah, dia takbir Allahu Akbar, sah kedak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berlaku begitu? Tak tahu lah. Tapi fiqh tu dia ada. Tapi realitinya saya rasa setakat ni tak ada kot. Dia berhenti begitu saja tu ada lah. Tiba-tiba bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah solat tak sah bagi salam buat apa? Dia salam tu keluar daripada solat. Dah kita solat, kita nak keluar tu kena bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, barulah kita keluar dari solat. Ni solat sah kedak, tiba-tiba bagi salam, pelik lah juga. Tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian, jadi tak berlaku lah, tak sepatutnya berlaku. Tapi kalau berlaku, hukum dia sudah ada. Dia takbir, dia was-was, sah kedak, kemudian dia bagi salam. Okey, apa hukum dia? Kemudian dia bertakbir ihram pula, takbir mula, dah bagi salam, takbir mula. Kali yang kedua, maka berdosa ia, hukumnya setiap kali ia mengulangi bertakbir ihram itu kerana solat yang pertama itu tidak sah, maka tidaklah perlu bagi keluar daripadanya itu dengan memberi salam. Perempuan yang haid, kemudian dia bila dia nak mandi, dia kena tunggu dia suci. Tiba-tiba dia ambil wuduk. Buat apa wuduk? Hadas besar dia tu masih ada lagi, dia akan habis dengan mandi wajib. Tiba-tiba dia mengangkat hadas kecil. Buat apa? Pelik tak? Nak jadi apa hadas kecil tu? Tak jadilah masuk dia. Samalah dia tidak yakin sah kedak, tiba-tiba dia bagi salam, maka dia bagi salam tu berdosa, tuan-tuan. Ni bukan benda main-main lah. Ibadah ni bukan benda suka-suka hati. Dia duduk melawak main, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan nak melawak main. Ibadah jangan melawak. Dia kena ikut syariat. Tidak boleh. Kalau kita buat macam tu, dia seolah-olah menghina hukum, menghina solat tu.
nak melawak main, menghina solat, duk bagi salam dengan solat yang tidak masuk lagi, tiba-tiba bagi salam. Menghina solat itulah menyebabkan dia jadi haram. Dia itu haram dengan memberi salam itu. Bagi salam pun haram? Ya. Salam nak baik kan? Assalamualaikum warahmatullah. Kan baik salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nak baik. Takkan tak boleh. Lainlah kalau haram jadah. Itu lain cerita. Haram jadah. Itu lain cerita. Ni assalamualaikum warahmatullah. Tak boleh ke? Ni kata agama. Agama ni benar baik kalau kita buat ikut syariat, baru boleh. Benar baik buat tak ikut syariat, tak boleh. Jangan asal benar baik kita nak buat. No. Lepas tu kita sebut banyak kali baca Quran kuat-kuat hari Jumaat contoh. Mana masuk masjid, solat sunat tahiyat, lepas tu buka surah Yasin ke, buka surah Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Mengganggu kan? Niat dia baik. Baca Quran baik. Tidak ada siapa kata tak baik. Yang tak baik dia cakap benda sia-sia. Baca Quran zikir paling besar. Tapi baca Quran dia tidak ikut sunnah. Nabi tak bagi kita ganggu orang. Jadi bila kita baca Quran, ada kadang kita mengganggu orang lain. Nak solat pun dia nak takbir, niat dia pun payah nak masuk sebab baca kuat. Nanti dia nak baca Fatihah pun terganggu sebab baca kuat. Maka itu tidak diizinkan. Ingat, benar baik ikut syariat lulus. Benar baik kita nak buat tak ikut syariat tidak lulus. Bahkan dapat dosa, hukum dia haram. Agama tidak dibina atas akal, agama dibina atas syariat. Jadi kena mengaji syariat. Betul ikut syariat, jalan. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sampai ulama menegur tukang-tukang azan, dia selawat kuat. Selawat benar elok, tuan-tuan. Benar elok. Selawat kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Elok. Tiba-tiba sebelum dia azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh tak? Adakah syariat selawat dulu sebelum azan? Dalam syariat selepas azan, La ilaha illallah, maka kita berselawat atas Nabi, kemudian baca doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammati wa salatil qa'imah. Tu law dia. Lepas azan, sebelum azan memang selawat tu bagus, tapi tak ikut syariat. Jadi kena mengaji betul-betul. Tuan-tuan, muslimat, bukan benar baik itu boleh buat semua. Tengok, bagi salam pun berdosa, haram. Sebab apa? Dalam syariat tak boleh begitu. Sebab solat kamu pun tak masuk lagi, tiba-tiba kamu bagi salam, mana boleh. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, sama juga kita solat, habis innaka hamidum majid, bila kita baca doa sikit lagi, habis kita pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Sah tak solat? Sah lah kan? Rukun salam ni hak pertama je rukun, hak kedua tu sunat. Kita pun Assalamualaikum warahmatullah. Apa dia pun? Kentut. Bila kentut, batal lah wudu. Bila batal wudu, kita pun buat, takkan tak boleh bagi salam kan? Assalamualaikum warahmatullah. Dia buat nombor 2 pula. Boleh tak? Boleh tak? No, it isn't. Haram, berdosa. Tu dia. Nak buat ibadah kena ikut syariat. Haram kita bagi salam sebab kita dah batal dah. Bila kita dah batal bagi salam buat apa? Walaupun bagi salam tu bagus, tapi dah batal, solat kamu dah selesai dah. Rukunnya hak pertama je. Assalamualaikum pun selesai dah. Warahmatullah lagi cantik. Assalamualaikum tak sempat nak kono kok kanan. Dah. Sah dah. Sampai kumpung. Bila dah batal, tak boleh dah bagi salam kiri tu. Takkan tak boleh bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengkreng. Betul ke tak? Niat baik, bagi salam ke jahat, tapi tak boleh sebab kamu dah selesai dah. Biasanya tu imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk takkan dia tak bagi satu lagi. Bila nak bagi salam hak belakang, dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kentut. Haram imam bagi salam kedua.
Tak boleh. Sekali sudah. Dah kita kentut kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Makmum mau tengok tu imam. Nah, imam kentut tu. Dia pun assalamualaikum. Payah benar. Jadi yang kita duk gagah bagi salam malu ke orang belakang takut kata kentut. Tak boleh. Hukum dia haram. Haram jangan buat lah. Walaupun bagi salam. Bukan kita duk menyupah orang. Tapi tak boleh. Ingat tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Sambung semula lah. Dan mengerjakan dengan ibadat fasik. Fasik ni batal pada bukan tempatnya adalah haram hukumnya. Macam tadi saya urai. Dan jika sekiranya solatnya itu sah, maka haram atasnya memutuskannya bersalahan bagi al-imam haramain. Kalau dia sah sekalipun, haram dia bagi salam tu. Bagi salam macam dia memutuskan tanpa Fatihah, tanpa rukuk, tiba-tiba bagi salam. Haram. Cuma khilaf bagi Imam Haramain dan juga Imam Ghazali sekali lagi, maka kedua-duanya berpendapat harus memutuskan solat fardu jika waktunya masih luas lagi, dan pendapat ini wajib dikhusus ditentukan lain daripada solat Jumaat. Adapun solat Jumaat maka keluar daripadanya haram hukumnya dengan setiap hal kerana wajib berjamaah padanya. Jadi dua-dua bab ni khilaf dengan Imam Ghazali dan Imam Haramain, tapi kita pakai hak asal itu lebih muktamad daripada pendapatnya ni. Baik. Jika bertakbiratul ihram seorang dengan solat kemudian ia memutuskannya, membatalkannya, jadilah ia fasik. Takbir Allah Akbar tanpa ada uzur syar'i, batalkan dia. Takbir mula. Fasik. Fasik artinya dosa besar. Maknanya membatalkan solat tanpa uzur syar'i, dosa besar, jadi fasik automatik. Kalau dia tak bertaubat, lain kali buat lagi, lain kali buat lagi, fasik. Dosa besar ni bukan nanti banyak kali. Sekali buat, tak bertaubat, fasik dah. Sekali minum arak, sekali tu pun seteguk aja minum arak, fasik terus. Tak boleh terus nikah anak dia, tak boleh terus jadi saksi nikah, tak boleh terus jadi saksi di mahkamah syariah, tak boleh, hilang terus kelayakan. Satu teguk minum arak saja. Sebab dia dosa besar. Sekali buat, tak perlu berpuluh-puluh kali. Tapi kalau dosa kecil, dia kena banyak kali buat baru dia jadi fasik kalau dia tidak bertaubat. Itu beza dia. Dan makruh bagi seorang solat di belakangnya. Jadi kita makruh solat di belakang dia. Sebut dah dulu, orang-orang jenis waswas jangan kita lantik di imam, dan makruh kita solat di belakang dia tu. Dia ulang semula. Berimamkannya orang yang waswas ataupun yang membatalkan solat dengan sengaja, yang selalu dia buat macam tu. Kalau sekali sekala tak apalah, selalu je jenis tu, maka tak boleh dah kita jadikan dia imam. Makruh kita solat di belakang dia. Artinya kalau kita solat juga tak dapatlah pahala jamaah yang kata 27 ataupun 25. Jadi 8.52 berhenti dululah. Nanti kita akan sambung yang ke-17. Tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Kita kupas sempat ke tidak tahu? Tak sempat kot. Sempat ke? Takut puasa, tak sempat ke? Sempat ke? Sebab masjid ni kita datang setiap minggu. Sempat ke lah. Okey, dalam 5 minit saya nak jawab soalan kalau ada. Kalau imam kentut lagi masa sujud, boleh tak dia bangkit untuk duduk antara dua sujud? Takut makmum tak tahu imam dah lari senyap-senyap. Baik, kaedah asal kalau kita solat seorang diri, bila kita kentut tu di antara batal wuduk lah. Bila kita kentut batal wuduk, maka kita kena berhenti masa tu jugalah. Tidak boleh ditambah lagi. Contoh kalau kita tengah baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tak boleh dah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahasa geram, kentut tengah-tengah jalan, habis dulu waladdallin, amin, berdosa, haram, berhentilah. Berhenti. Kalau tengah rukuk, kalau sudah rukuk pun sudah subhana rabbiyal a'la pun berhentilah tu juga. Tengah sujud pun sama. Solat seorang diri ataupun kita jadi makmum, hukum dia sama. Tapi kalau kita jadi imam
dikeluarkan, dikecualikan dua tempat. Kita tak boleh berhenti dengan waktu itu, kita kena tambah lagi satu rukun, iaitulah waktu kita rukuk. Nah, Allahu Akbar tu imam rukuk, dia kentut masa tu, kentut punggung pun dah buka elok masa tu. Tadi nak kentut dah turun tu batuk sikit, tu. Batuk tu hati-hatilah, takut terbuka akan jengkreng. Solat makmum tak apa, jadi solat sendiri tak apa, jadi imam tu payah. Dia rukuk kentut, maka dia tak boleh keluar masa tu. Keluar masa tu agak sejam lagi baru nak sami Allah lima hamidah. Hak belakang duk sumpah tu imam, lamanya sujud. Dia lari dah. Sebab tu dia tak boleh, dia kena tambah lagi satu, tak berdosa bagi dia. Nah, dia pun sami Allahu liman hamidah, elok tidak, dia pun keluar. Dia wajib tambah untuk nak bagi makmum tak keliru. Lagi-lagi waktu sujud Allahu Akbar tu, tentu jangan keluar. Sampai asar dia zuhur tak bangun-bangun taat kata imam. Nah, jadi kita bangun dulu, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, kita pun bangun. Itu siapa yang imam? Siapa yang imam? Hak belakang dia lah. Itu macam nak buat, ngisok kan imam kena naik sikit. Dia kalau sama-sama tak sah, sama-sama duduk satu sah nak boleh di imam. Dia nak ke depan sikit. Nah, dia nak mengesok kan? Dia jangan mengesok, takut nanti kena penyakit stroke. Dia bangun, langkah ke depan, terus kan. Nah, kalau kita nak sambung sujud, dia kesok sikit lah depan, agak depan sikit, dia sujud dulu, kemudian dia bangun tu, lepas tu dia akan ke depan lah. Nah, tengok tempat macam mana. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, jika terjadi was-was dalam niat solat kita, macam mana Ustaz? Kita harus teruskan atau macam mana? Kita dah sebut lama, jangan ada was-was. Kita kena fokus waktu solat. Allahu Akbar, sah dah, yakin dah. Jangan layan. Was-was yang datang jangan layan. Layan maka kita akan ikut perintah syaitan. Go on, jalan je. Jangan layan. Siapa layan jadi dia tadi hukum dia haram. Jalan. Kalau terbukti salah tak apa, bukan waswas lah. Nah, Allahu Akbar, kita nak solat maghrib, kita Allahu Akbar, tapi niat solat isyak, kita yakin, kita niat tadi aku solat isyak, yang tu bukan waswas. Berhentilah, tu tak apa. Takbir semula, tu tak ada masalah. Tu bukan waswas, tu yakin. Bila waswas jangan berhenti, jalan. Nah, jangan berhenti, hukum dia haram. Jalan solat, tidak ada was-was dalam agama. Jalan. Jangan bagi ruang pada dia. Nah, itu kaedah dia. Bagaimana sekiranya seorang itu setelah selesai takbir atau ihram dan diyakini terdapat kesilapan dalam niat, contohnya niat asar dalam waktu zuhur, adakah dikirakan uzur? Yang ni saya sebut tadi ya. Sebelum aku baca, jawab dah jawapan wali. Sebelum dia tanya aku jawab dah. Itu sudah terjawab, selesai. Seterusnya, meneruskan solat dalam keadaan was-was, adakah menjejaskan pahala solat? Tak jejas. Teruskan, itulah yang baik daripada kita ikut was-was, sebab dia akan menyebabkan kita berdosa. Kalau kita membatalkan solat dengan was-was tadi, kita kena lawan was-was, teruskan solat. Nah, gitu. Betulkah ada hadis yang mengatakan kalau kita meninggal pada malam atau hari Jumaat akan selamat dari siksa kubur? Mohon pencerahan. Terima kasih. Salam Ustaz. Sah atau batal kalau kita solat berjamaah, kita hanya niat, contohnya kalau kita niat maghrib makmum? Terima kasih. Baik, hak nombor satu tu sudah maklum lama lah. Nah, ada hadisnya, siapa yang mati pada hari atau malam Jumaat itu tidak terkena siksa kubur. Tapi siksa kubur je lah. Maknanya kalau dia orang baik, sekali-sekali dengan pada mahsyar selamat. Kalau dia orang jahat, kebetulan mati hari Jumaat, lepas siksa kubur tu, tapi bangun esok sakit. Baik tuan-tuan, jadi sah atau batal kalau kita solat berjamaah, kita hanya niat, contohnya kalau kita niat maghrib makmum, aku solat maghrib
makmum macam tu. Sah atau tidak? Dia tu. Aku solat, itu nama dia qasad. Nah, aku solat ke sengaja, aku solat ke sahaja, aku solat sama je lah. Mana kita niat kita solat. Kemudian maghrib tu nama dia ta'arrud. Ta'yun. Nah, ta'yun maghrib tu kita ta'yinkan, ta'yun ataupun ta'yinkan. Tapi kena sebut fardu lah. Aku solat fardu maghrib makmum. Maka kita niat makmum itu artinya kita ikut imam. Makmum artinya orang yang mengikut imam. Maka sah lah. Solat sebut makmum masa sebelum bar pun boleh, lepas bar pun tak apa. Masa Allahu Akbar sempat niat aku solat fardu maghrib, takat tu lah. Lepas bar tu boleh lagi sebut makmum. Melayu mengikut imam. Gitu tak ada masalah. Nah, Arab makmum, Melayu mengikut imam, makna sama ya. Boleh. Kecuali solat Jumaat. Jumaat tak boleh. Allahu Akbar sampai aku boleh sampai aku solat fardu Jumaat. Sekat tu je. Nah, sah dah. Qasad ta'arrud ta'yin. Aku solat fardu Jumaat. Hak 2 rakaat, hak tu semua tu sunat. Sah dah. Tapi tak sempat sebut makmum, bar dah. Lepas bar dia pun sebut makmum, tak sah. Nah, imam pun kena sebut imam sebelum bar juga. Itu solat Jumaat sahaja sebab dia solat yang wajib secara berjamaah. Solat lain tak apa, boleh kita sebut makmum, boleh sebut imam selepas daripada bar itu. Bagi hak solat seorang dah nak habis dah, tahiyat akhir dah, dia tak niat imam pun, tiba-tiba datang orang belakang seorang takbir Allahu Akbar, duduk ikut dia, dia pun niat aku jadi imam, dekat nak habis pun niat, boleh dia dapat pahala berjamaah hak 27 tu. Nah, tadi dapat satu sebab seorang, tiba-tiba masuk orang lain walaupun dia nak habis dah, dia lintas niat imam, dapatlah pahala jamaah. Kalau dia tak niat jadi imam, sah solat dia tapi tak dapat pahala jamaah. Macam tu je. Jadi sah sebut makmum, sama ada dalam sebelum habis bar ataupun selepas bar, kecuali solat Jumaat. Lepas istihadah kena mandi wajib tak? Ada orang kata kena, ada orang kata tak payah. Mandi wajib ialah untuk haid, untuk nifas, untuk apa dia junub dan sebagainya lah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita dah cukup dah 15 hari haid, maksimum haid seorang wanita 15. Nah, maka masuk ke hari 16 kita mandilah wajib untuk haid. Lepas tu darah maksudnya keluar, darah tu nama dia istihadah. Nanti habis istihadah basuh saja, tak wajib mandi lah. Tidak ada lagi wajib mandi. Nah, wajib mandi untuk yang haid saja. Okey, terakhir sekali. Apa hukum kita kerak rumput bagi kambing makan? Hukum dia kambing kenyang. Tu kan reka tu. Baik kat rumah orang atau kat batas-batas bendang tanpa beritahu tuan punya. Baik, rumput ni walaupun dia tumbuh sendiri, ada orang tanam rumput, ada orang pada bola tanam rumput lah. Rumput biasa tumbuh sendirilah, tapi dia tumbuh tu di tanah siapa? Dia tumbuh di tanah Pak Mat, maka rumput tu jadi milik Pak Mat. Dia ada nilai boleh bagi makan lembu kambing. Nah, jadi kalau kita ambil tanpa minta izin, maknanya kita mengambil hak orang lain tanpa minta izin, hukum dia curi lah. Jadi curi walaupun rumput kita bagi makan kambing, lembu, hukum dia haram dan berdosa. Sampai ulama pesan kalau nak buat korban akikah, janganlah beli kambing, jangan buat kambing yang makan rumput orang lain. Bukan kata kita pergi kerat, kita lepas dia pergi makan pun tak boleh. Bukan hak kita, tanah orang. Bukan kata makan jagung tak boleh, bukan kata makan padi tak boleh, rumput pun tak boleh. Sebab dia hak tuan tanah tu. Nah, maka kena minta izin. Dan sampai peringkat tahap tu kita nak jaga buat amal ibadah, sampai kalau kambing lembu hak pergi makan rumput orang, jangan buat korban. Baik tuan-tuan, sebab kita nak persembahkan, nak hadiahkan binatang korban dan akikah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena cari hak terbaik. Nah, jadi tak boleh kita pergi kerat rumput orang tanpa minta izin, kita pergi bagi makan kambing kita. Maka kambing kita membesar. Dia tu tak berdosa lah, dia tu kambing. Yang berdosa tuan kambing. Gitu.
Maka bila dia sembelih kambing dia makan daging kambing, makan daging yang hasil daripada rumput yang dicuri. Hukum dia haram lah. Nah, jangan buat itu. Nak belah kambing, pastikan kita mampu untuk memberi makan kambing kita. Nah, belilah rumput. Jumpa Pak Mat, rumput panjang tu, saya nak beli boleh? Pak Mat kata, beli buat apa? Hampir ambil free lah. Tak apa, janji minta izin. Nah, lepas tu esok, tadi Pak Mat kata apa? Pak Mat kata pergi ambil je. Dia kata selama-lama ke, dia kata hari tu saja. Tu dia. Maka kalau dia tak kata pergi ambil lah, bila-bila pun nak pergi ambil, tu tak apa. Dia kata pergi ambil je. Dia tebuk itu. Dia tak kata bila-bila, kena minta mula. Ni member tanam daun kari, dah masuk rumah kita kan. Lepas tu nak buat kari tak ada, minta Pak Mat daun kari. Ambil lah. Dia ambil. Esok tak minta dah. Tak boleh kena minta dah lagi. Kalau dia kata ambil lah, hak masuk dahan rumah kamu tu kira hak kamu lah, ambil lah bila dia masuk. Hak belah aku ni ambil, langkah mayatku dulu. Biasa buah mempelam, malah ni musim mempelam ni banyak ni. Hak berjuntai masuk jiran, kita kata apa? Hak masuk rumah hang tu kira hak. Tak elok itu. Tak elok. Kita nak ambil pun tak syok. Elok kita sebagai tuan tanah pikai bagilah. Ni suruh dia ambil sendiri. Kawan tu ilah. Jaga maruah dia pun takkan nak ambil orang walaupun suruh. Jadi tak elok kita bagi hak elok ni kita bagi sendiri. Mana kita kait buah tu, ambil buah dalam plastik, bagi kat dia, tu baru comel. Ni ambil lah, hak dah masuk mah, kira hak hang lah. Pak Long tu jenis jaga maruah. Tak ambil sampai bila-bila, duk jatuh, rosak gitu. Jangan, pergi ambil. Pergi masuk pagar dia, minta izin dia, aku nak ambil buah dulu. Ambil, bagi kat dia. Jenis main suruh, kita jenis mudah. Kita mudah, dia tidak mempermudah. Dia ada akhlak, dia ada disiplin dia. Dia takkan ambil buah orang walaupun orang suruh. Hak suruh itulah kena ambil, bagi dengan tangan. Itulah bahawa yang terbaik dalam agama ni. Macam tu. Ni mudah-mudah ambil kat hang dengan gitu. Baik tuan-tuan, selesai dari situ. Kita akan sambung minggu depan kitab Halal Haram dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.